maqam al-alim al-faqih al-sufi Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Hanafi, digelar dengan Sultan Hanafi, seorang ulama yang hebat dalam fikih Hanafi, dan kemudian juga beliau seorang ulama yang hebat dalam tasawuf. Beliau adalah ulama yang hebat dalam ilmu al-tariqah dan batiniyah. Imam Abu Hasan As-Sadili pernah mengungkapkan kepada muridnya akan datang kepada tahun nanti satu khalifah yang kelima, Imam Muhammad Syamsuddin Al-Hanafi. Maka orang menunggu mana khalifah yang datanglah pada masa itu Syekh Muhammad Syamsuddin Al-Hanafi atau Sultan Al-Hanafi lahir dan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan tariqah As-Sadiliyah. As-Sadiliyah. Imam Syekh Muhammad Sultan Muhammad Al-Hanafi ini adalah dari kecil dia sudah hafal Al-Quran, kemudian beliau mengajar dan mempelajari segala bidang disiplin ilmu. Setelah itu beliau kemudian mengambil tariqah As-Sadiliyah. Setelah beliau mengambil tariqah As-Sadiliyah, maka Allah SWT memberikan kebutuhan kepada beliau sehingga beliau diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu beliau pun bukan hanya memahami dari segi lahiriat, tapi bahkan beliau juga memahami dari segi hakikat. Sebab beliau mengumpulkan syariah dengan hakikat dan ma'rifah. Syekh Muhammad Sultan Al-Hanafi radhiyallahu taala anhu adalah bagian daripada aromah Syekh Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu yang mengatakan akan datangnya khalifah. Kemudian Imam Muhammad Sultan Al-Hanafi juga terkenal dengan banyaknya karomah beliau. Di antara karomah beliau adalah apa yang beliau korek daripada sumur yang sumur tersebut adalah hampir sama dengan air Zam-Zam. Hampir sama dengan air Zam-Zam, mutu dan sebagainya. Sebab ada di kalangan daripada ahli yang telah melihat dan meneliti apa-apa saja yang berunsur dalam air daripada Zam-Zam dan apa yang saja berunsur daripada airnya dari sumur Syekh Sultan Al-Hanafi radhiyallahu anhu. Suatu ketika pernah ada seorang yang ingin mengirimkan surat, maka dia jatuhkan surat tersebut daripada sumur, kemudian diambil langsung oleh Sultan Al-Hanafi daripada air Zam-Zam. Sebab dulu itu Zam-Zam tak tutup. Zam-Zam tutup surat dimasukkan kalau dia sekarang kita tutup air Zam-Zam sekarang. Kalau dahulu air Zam-Zam tak tutup terbuka. Jadi Sultan Al-Hanafi mengambil surat tersebut. Itu sebagian daripada kaum beliau. Karena mau beliau ini banyak sekali sebutan dan kita mengajar yang Qur'anul Awliya. Ya. Kemudian beliau ini merupakan seorang ulama yang sangat disegani sekali, baik daripada kawan-kawannya dan musuh-musuhnya. Imam Sultan Al-Hanafi radhiyallahu taala itu termasuk orang yang memang betul-betul menjaga salat berjemaah, menjaga kebaikan, bertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, suka berpuasa. Mereka juga beliau ini adalah orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heranlah kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dari sebagai keturunan kepada sahabat Rasulullah sallallahu taala dari Rasulullah, tapi daripada keturunan Abbas radhiyallahu taala. Kemudian Imam Syamsuddin radhiyallahu taala meninggal dunia pada tahun 640 Hijriah. 640 Hijriah. Dan bagian tempat dari makamnya adalah anak daripada Imam Sultan ulama atau Sultan Hanafi Muhammad Syamsuddin. Itulah sebagian daripada cerita tentang masalah Imam Muhammad Syamsuddin. Imam Bulqin radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah mentelaah 40 buah tafsir, tapi aku tidak pernah melihat sedikit pun faedah yang keluar daripada fikirnya Imam Sultan ulama. Yang dikatakan bahwasanya beliau ini menyampaikan kepada benda-benda yang baru, benda-benda yang memang belum pernah terdengar dan belum pernah terbaca daripada kitab-kitab tafsir bagaimana. Ini menunjukkan kepada kita tentang ketinggian ilmu beliau, ya, atau menunjukkan kepada kita tentang bagaimana hebatnya ilmu beliau. Itulah para ulama pada masa itu telah menggelarkan beliau dengan sultan ulama radhiyallahu taala. Al-Fatihah.